السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Majlis yang ketiga, keutamaan bukan dengan kekayaan. Muka surat 57. Majlis yang ketiga, muka surat 57. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu di majlisnya di Madrasah Ma'murah pada hari Jumaat bertarikh 8 Syawal 545 Hijriyah. Jangan selalu mengharapkan kekayaan. Wahai manusia yang fakir, jangan sampai engkau mengharapkan menjadi kaya. Kerana mana tahu itu akan menyebabkan kecelakaanmu. Dan engkau pula wahai orang-orang yang sakit, jangan sampai engkau mencita-citakan keafiatan. Kerana mana tahu itu akan menyebabkan kecelakaanmu. Pakai akalmu dan pelihara buah amalanmu. Nescaya akan dipuji perkaramu, yakni kesudahanmu. Memadai dengan apa yang ditentukan Tuhan buatmu. Dan jangan minta lebih dari itu. Sebab semua yang direzekikan Tuhanmu, semua yang direzekikan Tuhan buatmu, lantaran permintaanmu itu nescaya akan menjadi kotor dan keruh. Ingatlah bahawa aku sudah mencuba semua ini, kecuali jika sang hamba itu memang terasa hatinya untuk meminta. Maka bila dia rasa terdorong untuk meminta, kelak akan diberikan apa yang dimintanya dan akan dihilangkan kotor dan keruh itu daripadanya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang menjadi wasiat dan nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani ialah mengetahui apakah dia keutamaan dalam hidup. Seringkali kita melihat keutamaan dalam hidup itu berdasarkan kepada kebiasaan. Dan seringkali juga kita melihat keutamaan dalam hidup itu berdasarkan kepada hawa nafsu kita. Bahkan berdasarkan kepada orang-orang sekeliling kita. Maka kerana itu kita sentiasa mencemburui sesuatu yang kita tidak ada, orang lain ada. Sehingga lupa bahawa setiap orang itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujiannya. Setiap orang itu berperanan dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Umpama manusia ini bagaikan sebuah kereta yang ada fungsinya menjadi tayar kanan, ada yang tayar kiri, tayar depan, tayar belakang. Ada yang menjadi steering, ada yang menjadi kerusi, ada yang menjadi bonet, ada yang menjadi enjin, ada yang menjadi bumbung, ada yang menjadi lantai. Ada yang menjadi aksesorinya. Semuanya datang saling lengkap melengkapi, indah mengindahi. Tidak boleh kita melihat cita-cita kita pada apa yang kita tidak ada. Kita mesti memahami apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang kita nak buat. Kalau sekiranya seseorang itu diberikan dengan harta yang banyak, apa perlu yang dibuat dengan harta yang banyak? Seorang diberikan dengan anak-anak yang ramai, apa yang perlu dibuat dengan anak-anak yang ramai? Seorang yang diberikan kesihatan dan keafiatan, apa yang perlu dibuat dengan kesihatan dan keafiatan? Seorang diberikan kesakitan, maka perlu difikirkan apa yang perlu dibuat dalam kesakitan itu. Bukan berfikir untuk melihat nikmat orang lain dan berpindah. Kerana jiwa itu menjadikan jiwa kufur dan seringkali tidak berpuas hati dan seringkali lupa apakah peranan kita. Umpama kita dalam satu pasukan bola sepak, kita jadi pertahanan, lalu kita cemburu orang yang menjaringkan gol, lalu kita cuba naik untuk menjadi penyerang juga, maka hancur semuanya. Kita berada pada posisi kita. Syekh Abdul Qadir nak beritahu kepada kita, kita perlu melihat keutamaan pada diri kita. Kerana itu keutamaan kita, jangan selalu kita mengharapkan
kaya, maka selesai masalah kita. Sihat, maka selesai masalah kita. Ada anak, maka selesai masalah kita. Ada orang tu, ada orang ni, maka selesai masalah kita. Bukan begitu. Kerana itu seringkali manusia sibuk dengan kekecewaan berbanding sibuk dengan tugas dan peranan. Kerana itu manusia sibuk dengan mengeluh berbanding sibuk untuk bersyukur. Kerana itu manusia sibuk untuk melihat kekurangan dirinya daripada melihat kelebihan yang Allah berikan. Kerana itu kata Syekh Abdul Qadir, wahai manusia yang fakir, wahai manusia yang memang bermasalah ni, walaupun fakir dengan nisbah miskin, tapi ada yang lebih miskin daripada miskin, yang tak pernah rasa jadi kaya. Yang tak pernah rasa jadi kaya. Lalu, kata Syekh Abdul Qadir, jangan sampai engkau mengharap-harapkan jadi kaya. Kerana mana tahu itu akan menyebabkan kecelakaanmu. Dalam satu hadis atau satu athar, Nabi SAW bersabda, di kalangan hamba-Ku, Allah berfirman, di kalangan hamba-Ku, ada yang aku mengetahui dengan kemiskinan dia mengingatiku. Kalau aku berikan kepadanya kekayaan, nescaya dia mengkufuriku. Di kalangan hamba-Ku, ada yang aku mengetahui bahawa dengan kekayaannya dia mengingatiku. Sekiranya aku memberi kemiskinan, dia pasti mengkufuriku. Berarti apa, tuan-tuan sekalian? Kita perlu lihat posisi kita sekarang. Allah Ta'ala dah tempatkan kita dalam posisi ini. Seorang diletakkan dalam posisi sebagai anak murid sebagai contoh. Seorang lagi diletakkan pada posisi tok guru atau cikgu. Maka dalam posisi anak murid, kita perlu tahu apa yang patut kita buat sebagai anak murid sebelum Allah pindahkan kita. Akhirnya kita belajar sungguh-sungguh, kita disiplin, kita hormat guru kita, kita jaga tata tertib. Sampai masa Allah pun angkat kita. Seorang guru pula, maka dia tahu apa peranan seorang guru. Dia mesti menyampaikan ilmu dengan amanah. Dia mesti memberi faham ilmu itu kepada orang-orang di bawahnya. Dia mesti memudahkan kefahaman. Dia mesti berlembut dengan anak muridnya. Dia mesti itu dan ini. Maka dia faham sampai masa Allah angkat dia untuk pada posisi yang lain pula. Maka tuan-tuan, indah kalau kita memahaminya begitu. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami membahagi-bahagikan kehidupan dunia ini kepada manusia. Kami bagi-bagikan macam-macam keadaan-keadaan mereka. Sama ada dalam kehidupan di dunia ini. Dan kami jadikan sebahagian mereka lebih tinggi daripada sebahagian yang lain dengan nikmat kami. Kami jadikan sebahagian mereka lebih tinggi. Sebagai satu ujian Allah Ta'ala. Maka kita lihat, bila Allah Ta'ala memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Dan memilih Abu Bakar sebagai sahabatnya. Rasulullah SAW menjalankan tugasnya sebagai Rasul. Sehingga Allah mengangkatnya. Mengatasi seluruh ulul azmi. Dan menjadi sebaik-baik makhluk. Manakala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjalankan tugasnya sebagai sahabat. Mendampingi Rasulullah SAW, membenarkan Rasulullah SAW. Sehingga digelar As-Siddiq. Sehingga dia menjadi manusia yang paling utama selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Lihat peranan yang dimainkan. Abu Bakar tak cita-cita nak jadi Nabi. Abu Bakar tak cita-cita nak jadi Rasul. Abu Bakar cuma faham apa yang dia berada sekarang. Mendukung Rasulullah SAW. Kerana itu Allah muliakan Abu Bakar. Kerana itu kita juga demikian. Kadang-kadang kita sebagai seorang anak. Ni mak ayah kita. Maka jangan kita nak jadi lebih berkuasa pada mak ayah kita. Jalankan peranan sebagai seorang anak. Sehingga kita mendapat gelaran anak soleh. Manakala mak ayah pula dijalankan tanggungjawab sebagai ibu ayah. Sehingga menjadi ibu misaliyah, ayah misali. Maka jangan mengharapkan selain pada itu. Artinya kalau orang miskin tadi dia nampak kaya selesai masalah. Tuan-tuan, inilah fikiran semua orang. Ustaz, kalau saya kaya senangnya. Kalau saya kaya mudahnya. Apakah dengan kaya boleh selesai masalah? Tuan-tuan, masalah tidak boleh selesai dengan apa pun yang kita fikirkan. Kerana masalah itu datang menikam hati kita. Yang perlu diubah hati kita bukannya keadaan hidup kita. Kerana itu ada orang yang keadaan hidupnya berubah tapi hatinya tak berubah. Dia sama. Masa miskin dia sombong, masa kaya pun dia sombong. Masa miskin dilupa Allah, alasannya miskin. Masa kaya pun dilupa Allah, alasannya kaya.
Masa dia tak ada jawatan pun dia teruk. Masa dia ada jawatan pun teruk. Kerana dia cuma melihat perubahan zahir, dia tidak melihat pada perubahan yang Allah berikan sama belaka, hati. Kita diberikan hati yang sama. Tak ada orang hati dia lebih tua pada hati kita. Hati kita sama. Baik yang lelaki, baik yang perempuan. Tak ada beza. Fizikal mungkin nampak beza tinggi rendah. Fizikal mungkin nampak beza gemuk kurus. Fizikal mungkin nampak beza imej itu, imej ini. Fizikal mungkin berbeza dengan pakaian-pakaian yang berjenama atau tidak. Tapi tidak hati. Hati tidak boleh dihiasi dengan kekayaan. Tidak boleh dihiasi dengan imej. Hati dihiasi dengan takwa. Dan takwa ialah persaingan yang sama rata, sama adil antara semua manusia. Kerana itu kita tidak dituntut untuk melihat kepada perubahan zahir semata-mata. Jangan. Kan itu Syekh Abdul Qadir kata, wahai orang sakit, jangan pula kamu nak afiat. Alih-alih dengan sebab kamu sakit, kamu ingat Allah. Sebab kamu sakit, kamu banyak baca Al-Quran. Sebab kamu sakit, kamu bertaubat. Sebab kamu sakit, kamu ada niat cita-cita yang baik senantiasa. Tiba kamu cepat-cepat mengharapkan kesembuhan, kamu berada pada dua keadaan. Sama ada kamu sembuh. Lalu kamu mungkin hilang nikmat-nikmat yang kamu rasai waktu sakit. Atau kamu sembuh, lalu kamu menjadi orang yang paling lalai dan alpa daripada sebelum itu. Bagaimana orang yang waktu sakit berazam untuk bertaubat, waktu sihat terus ke laut. Terus dia menjadi lalai. Oleh sebab itu tuan-tuan, nikmati kesakitan tersebut dengan bermuhasabah. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, bila mana dia sakit, dia tak akan minta doa terus sembuh segera. Sehingga dia mempelajari sesuatu daripada sakitnya. Dia muhasabah, tengok, dia banding-bandingkan. Akhirnya bila dia sihat, dia akan buat lebih baik daripada dahulu dia sihat. Kerana itu sakit ialah satu fatrah muhasabah. Allah hentikan kita seketika muhasabah. Kita demam, duduk rumah 3 hari. Kita pun muhasabah. Allah, dulu kalau aku sihat, barangkali aku tak sempat solat duha ni. Dengan demam boleh solat duha. Dulu waktu aku sihat, tak sempat nak buka Quran. Dengan sakit, buka Quran, dengar Quran. Dulu waktu sihat, tak dah buka-buka online. Sekarang aku sakit, boleh buka online. Maka kekurangan tadi, kita pun, nanti kita sihat, kita pun melazimi apa yang kita buat waktu sakit yang mendekatkan diri kita pada Allah. Ini dipanggil waqfah. Waqfah ialah bila mana Allah bagi kita sakit, Allah suruh kita berhenti seketika berfikir. Tapi ramai orang tak berfikir. Yang orang fikir bila sakit, fikirnya cari ubat. Bukan fikirnya untuk taubat dan muhasabah. Tuan-tuan, sakit amaran dari Allah sebelum kita mati. Tak ada orang mati melainkan Allah datangkan amaran yang pelbagai yang berupa sakit. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga sakit sebelum baginda wafat. Bukan kita sendiri, kalau tuan-tuan kenal mana-mana sahabat-sahabat yang ada yang wujud. Pernah tak ada yang tuan-tuan jumpa dia mati tanpa sakit? Ya mungkin kita jumpa dia mati tanpa sakit dengan maksud tak ada penyakit-penyakit waktu itu. Tetapi sebelum itu pernah tak dia sakit? Pernah tak dia ambil ubat? Pernah tak dia jumpa doktor? Pernah tak dia hilang tenaga dan juga kekuatan? Pasti semua orang pernah. Kerana Allah Ta'ala tidak akan matikan kita melainkan datangkan amaran. Nabi Allah Yaqub, dia baik dengan malakul maut. Kita, wahai malakul maut, aku ingin ada satu permintaan. Kalau dekat dengan kematianku, pastikan kamu mengingatkan aku. Ya, Nabi Yaqub sudah bersedia, tapi ingin lebih bersedia. Begitu orang baik. Lalu, sampai waktunya, Nabi Allah Yaqub diwafatkan oleh Allah. Datang malakul maut, ingin mencabut nyawa. Dan sunnatullah, semua para Nabi alaihissalatu wassalam tidak dimatikan, diwafatkan, melainkan mereka diberi pilihan. Untuk hidup lagi atau mati. Ini diberikan pada semua para Nabi. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda memilih ilar rafiqil a'la, untuk berada di sisi teman tertinggi Allah Ta'ala. Tiba-tiba kata Yaqub, wahai malakul maut, bukankah kamu berjanji padaku untuk menghantar isyarat, memberitahuku, ataupun untuk beritahu aku bila aku mati? Lalu kata malakul maut, aku sudah menghantar isyaratnya.
arsalna ilaika rusulan. Aku hantar kepada kamu buat banyak pembantu-pembantuku. Lalu kata Nabi Yaqub, apa dia? Maka jawab malaikat maut, uban sesudah hitam rambutmu. Uban itu ialah rasul aku, isyarat aku. Dan lemah orak saraf kamu sesudah kamu kuat, itu ialah rasul-rasulku. Kedut sesudah tegang kulitmu, itu rasul-rasulku. Maka disebut beberapa tanda yang memang ada pada setiap orang yang nak pergi. Contoh bila kita sihat, sakit, itu ialah rasul, malaikat maut. Dia hantar signal, lihat kamu sakit. Kalau kamu boleh sakit, kamu boleh mati. Sesuatu yang boleh sakit, maka lebih aula mereka untuk mati. Kerana yang tak sakit pun mati, sementara yang sakit. Tapi kita tak ambil pengajaran dan pelajaran atas kesakitan. Sebab itu, yang sakit jangan cepat nak minta sembuh sehingga tak belajar sesuatu daripada sakitnya. Contoh Allah hantar kita COVID. Kita patut belajar sesuatu daripada COVID. Bukan sekadar kita mencari obat, vaksin, mengamalkan SOP itu dan ini. Maka itu adalah fitrah manusia mencari kesembuhan. Tetapi kita bercakap tentang fitrah kerohanian kita. Ini ujian Allah, semua tahu ini ujian Allah. Ya, kalau dia ada iman, dia tahu ini ujian Allah. Allah tidak menguji seorang hamba melainkan kerana suatu perkara. Sebab ini sunatullah. Sama ada dosa kita, ataupun dosa orang lain yang kita tidak pernah peduli, atau untuk mengangkat darjat kita. Untuk mengangkat darjat itu kita fikirkan kemudian. Tapi yang kita fikirkan apa dosa kita. Dosa kita dan apa dosa masyarakat kita. Maka semua itu patut menjadi suatu ukuran untuk kita fikir dalam tempoh 2 tahun kita. Apa dosa pada pemimpin kita, apa dosa rakyatnya, apa dosa ekonomi kita, apa dosa sosial kita, apa dosa agama, pelaksanaan agama kita. Semua ini patut menjadi muhasabah yang panjang. Supaya nanti kalau Allah Ta'ala keluarkan kita pada musibah ini, kita mendapat yang disebut oleh Allah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Allah yang senantiasa pengampun. Jangan menjadi negeri yang buruk dan Allah yang sentiasa murka. Nescaya selepas ini akan datang bala lebih besar daripada ini, yang tak tertanggung oleh semua orang. Hari ini alhamdulillah, di sebalik ujian, maka kita melihat nikmat-nikmat yang masih banyak melimpah ruah. Walaupun kita di SOP-kan, dikuarantinkan, dihadkan, kita masih boleh makan, minum, masih boleh berhubung, bertemu dengan keadaan tertentu. Ini nikmat yang perlu kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak uji kita melainkan dengan keterbatasan, kelemahan yang kita ada. Namun kita perlu belajar sebab akan datang satu ujian di luar batasan kita. Bila Allah nak suruh kita fikir, didatangkan ujian mengikut kemampuan kita. Kerana Allah nak suruh kita fikir. Tetapi bila mana Allah tak nak lagi kita fikir, cuma nak azab, didatangkan ujian, kita tak mampu langsung untuk tidak lagi mengambil kira keterbatasan kita. Di luar batasan kita. Nak tak nak atau tidak, kita mesti menelannya. Kalau sekarang ujian itu dalam keterbatasan kita. Ada kelembutan Allah di sebalik ujian. Nanti ujian itu tak ada lagi kelembutan. Macam contohlah kalau kita buat salah sekali dua, mak kita pun rotan kita. Dan rotan tadi ada kelembutan, dia kali yang buat lagi. Maaf, pergi makan nasi. Pergi masuk bilik tidur. Masih dia baik lagi diberi ruang-ruang untuk rehat, makan, minum. Tapi kita memang satu hari nanti datang suatu kemurkaan Allah, kita tidak ada jalan keluar. Bahkan tidak ada jalan kerehatan. Melainkan kita binasa dan terus menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan Allah murka. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi. Kerana itu gunakan akalmu, pelihara amalmu. Maka kesudahan kamu jadi baik. Tentang apa yang patut kita buat sekarang? Baik, dengan keadaan kita sekarang, saya miskin ke, saya kaya ke, saya sihat ke, saya sakit ke, saya bawah ke, saya atas ke. Fikir keadaan kita sekarang. Bukan fikir nak berpindah, nak berubah. Dari sudut keadaan kita sekarang, fikir. Apa yang patut kita buat sekarang? Sabar? Ya. Syukur? Ya. Contoh saya katakan, Allah bila uji, dia ada satu tempoh kita nak keluar. Maka jangan minta cepat keluar. Jangan seumpama binatang ini letak dalam sangkar terus menggelupung untuk keluar. Tak, ada waktu dia akan dikeluarkan.
Duduk di sangkar, makan kenyang-kenyang, nanti kamu akan keluar. Kita bila Allah beri ujian, kita macam nak keluar. Bila nak baik COVID? Bila nak selesai? Bila. Menyebabkan kita tak faham dan situasikan untuk buat apa. Kata waktu saya diuji, miskin. Saya diuji kaya, saya diuji sakit, saya diuji sihat. Maka dalam situasi ini, saya fikir apa saya nak buat sekarang. Maka kalau saya faham untuk melakukannya, maka terpujilah urusan saya. Kerana itu ramai orang, tuan-tuan, bila dia keluar ujian, berbeza keputusan. Ada yang cemerlang. Ada yang makin teruk. Ada yang sedang-sedang. Ada yang masih mengekalkan momentum lama. Maka rugilah kita dengan pencapaian tadi. Kemudian kata Syekh, kalau kamu nak minta sesuatu sekarang, kamu pasti minta dengan hawa nafsu yang penuh dengan kekeruhan. Kalau kamu dapat pun, kamu dapat dengan tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala bila kita minta, dia bagi. Bagi. Orang kafir pun dapat. Tapi setiap yang Allah bagi itu ada dua keadaan. Wa imma Allah jadikan ia ada kekeruhan, kekotoran, kekusutan, atau kita katakan ada musibah. Ini yang kita selalu sebut, musibah di sebalik nikmat. Ada orang waktu miskin, dia rapat. Waktu kaya bercerai-berai. Ada orang sebelum dapat anak, rapat suami isteri. Bila dapat anak, bercerai pula. Itu nikmat yang disusuli musibah. Ada orang bila kaya, hilang semua kawan-kawan dia. Waktu miskin, ramai kawan dia. Ada orang waktu kaya, ramai kawan. Waktu miskin, tak ada kawan. Baik, kita seringkali fikirkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu kita. Kita lupa di sebalik apa yang Allah beritahu ada musibah dia. Melainkan kalau Allah ilhamkan kepada kita untuk meminta. Kerana bila Allah ilhamkan kepada kita untuk meminta, maka waktu itu memintalah. Kerana bila Allah beri waktu itu, Allah beri nikmat bersama dengan keberkatan. Apakah tuan-tuan nak nikmat bersama musibah atau nikmat bersama keberkatan? Nikmat bersama musibah akan merosakkan diri kita. Nikmat bersama keberkatan akan menyuburkan kebaikan kita. Dengan dapat anak, saya masih makin tekun ingat Allah. Anak-anak saya sekali dengan ingat Allah. Anak saya pula mengaji Quran, saya juga mengaji Quran. Jadi lagi saya dapat banyak. Itu keberkatan. Dengan sebab saya kaya, saya dapat infak lagi banyak. Dan menghidupkan banyak perkara-perkara kebaikan. Dengan sebab saya afiat, maka saya buat banyak perkara-perkara yang baik. Jadi kita fikir dua. Iman tuan-tuan nak dapat nikmat bersama musibah. Atau nikmat bersama berkat. Nikmat bersama musibah ialah orang yang tidak redha dalam keadaan dia sekarang. Dia fikir nak keluar cepat. Nikmat bersama dengan keberkatan ialah orang yang redha dengan keadaan dia sekarang. Dan melakukan apa yang patut dibuat sekarang. Kemudian sewaktu Allah ilhamkan dia dengan suatu kebaikan, barulah dia meminta pada Allah. Sehingga dia berkata, ya Allah, kalau ini baik untukku, duniaku, dan kesudahan urusanku, maka berikan kepadaku. Kalau sekiranya ini tidak baik untukku, agamaku, dan kesudahan urusanku, palingkan aku daripadanya, dan palingkannya daripadaku. Kemudian takdirkan aku apa yang lebih baik dan berkati aku padanya. Inilah yang kita belajar, kita baca dalam doa istikharah. Tuan-tuan tahu doa istikharah? Apa yang kita sebut dalam tu? Kita kata, ya Allah, kalau engkau tahu ini baik untukku, kau berikan padaku. Kalau tak baik, jauhkan. Maka meminta kita, Allah beri nikmat tadi tanpa ada kekeruhan. Sebab kita meletakkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala yang memberinya. Bukan meletakkan pada diri kita yang ingin menerimanya. Maka seorang yang meletakkan nikmat itu pada Allah yang memberinya, dia tak akan lupa Allah. Seorang yang meletakkan nikmat itu pada dirinya, maka dia dengan mendapatkan nikmat tadi, dia mula lalai daripada mengingati Allah SWT. Maka ini satu nasihat yang dikatakan simple, mudah, yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita berada pada keadaan sekarang, fahamilah kita sekarang apa yang patut kita buat. Kemudian kalau nak doa pada Allah, mohonlah nikmat dengan keberkatan. Jangan mohon nikmat dengan syahwat, dengan sifat tergesa-gesa. Nescaya kita akan binasa dan kita tak dapat apa-apa kebaikan dalam hidup. Wallahu a'la wa bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.